suci bersih. Sadaqallahu nazim. Dihormati Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka pada pagi ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan, serta dipilih oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-Nya yang ramai untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini, menunaikan solat subuh berjamaah, dan kemudiannya kita boleh menunggu sebentar untuk sama-sama mendengar amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikenali sebagai majlis ilmu. Biarlah majlis ini apa orang nak sebut, ceramah ke, kuliah ke, tazkirah ke, forum dan sebagainya, bila mana ianya berbentuk sebegini, sudah tentu ada ganjaran yang tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Hadirin sekalian, untuk saya ini adalah kali yang kedua di masjid ini. Walaupun di Kelantan saya dah banyak kali. Lepas ni insyaAllah panjang umur kau nak jumpa tahun depan kot, sebab jadual pun makin padat. Semalam pun di masjid Batu Lapan Kaduk, malam ni insyaAllah Pangkalan Cepa. Itulah seterusnya, ada lagi 2 hari. Saya lah 10 hari bulan di Kelantan ni. Jadi dan sekalian, rasanya semua dah kenal saya, tak perlu diperkenalkan lagi. Cumanya kepada yang belum kenal, kalau nak lebih kenal, tuan-tuan pergi dekat YouTube, type lah ceramah Ustaz Omar Jaafar. Kalau video, dia keluar bentuk video. Kalau image, dia keluar gambar. Siap ada dengan nombor telefon. Gitu saja. Hadirin sekalian, dengan masa yang terhad, pagi ini saya nak cuba bawa 2 ayat yang cukup pendek ini. Ya Allah sebut, saya ulang balik, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbi salim. Yang mana pada hari itu, kata Allah, iaitulah hari kiamat ataupun hari akhirat, sudah tidak berguna lagi akan harta benda dan anak pinak. Allah sebut begitu. Melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci bersih. Suci bersih khususnya daripada segala amalan syirik, khurafat dan sebagainya. Tuan-tuan dan sekalian, walaupun Allah menyebut besok di hari akhirat harta benda, anak pinak tak berguna, tetapi ia amat berguna ketika ini. Gitu. Sebab itu dalam bab harta benda dan anak pinak, kita jangan tersalah guna. Dan cerita harta benda dan anak pinak juga merupakan rukun hidup. Dalam maksud yang lain, keperluan hidup. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan banyak harta, tak ada anak, tak ada keluarga, macam mana? Rumah besar, bukan takat berlari, bawa kereta boleh masuk. Kecil sikit daripada istana, tapi tak ada isi dah. Maka tak ceria tuan-tuan hidup. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah bagi anak ramai, keluarga besar, harta tak ada. Macam seorang sahabat saya, nama dia Ustaz Jailani. Kalau tuan-tuan kenal lah, aku nak panggil dia ceramah boleh lah, nak recommend. Lama dah tak jumpa ni, saya rasa dah hampir 10 tahun. Dulu saya jumpa sekali 2 kali, kita tak berkenalan lah habis-habis. Bila dah jumpa banyak kali tu, tanyalah. Tanya ni anak apa? Kita dah biasa tanya macam tu, kita tak tanya harta kan, dia tanya anak apa. Dia kata anak lah ni tak ramai lah Ustaz, baru 34 orang. Puas. 34 orang. Tanya isteri berapa? Tak boleh buat apa dah, dia kata. Faham ke tu? Yang faham cerah masa depan, yang tak faham pintu taubat masih terbuka.
Gitu nambah mai. Sekarang ni rasa mungkin 40 lebih. Wallahualam. Tapi nak beritahu tuan-tuan bayang kalau anak sebegini. Itu kalau yang isteri 4. Kalau orang dulu-dulu mak saudara saya sebelah ayah saya 16. Satu ya. Sebelah ibu 13. Satu ya. Sekarang kau tanya anak berapa? 1. You tanya you 2. You 1. You 3. Takat tu 1 2 3 1 2 3 ya. Tuan-tuan bayang tak kalau anak ramai harta tak ada. Tak belen tuan-tuan. Bila mana Allah sebut tak memberi manfaat besok di akhirat, tetapi amat berguna ketika di dunia ini. Dan ianya juga amat berguna di akhirat kalau kita perbetul kegunaannya. Itu yang penting tu. Sebab tu kita pun sedia maklum yang sabit dengan hadis yang tersyuhur. Hadis ni saya rasa bukan tuan-tuan dengar sekali dua, dah hafal banyak kali dah. Pakai hafal dah kan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam an qata amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih wa waladin qalihin yad'u lahu aw maqam." Hadis yang tersyuhur yang disebut oleh semua penceramah, mati saja seseorang anak Adam maka putuslah segala amalannya melainkan 3. Pertama apa dia? Sedekah jariah. Nak sedekah macam mana tuan-tuan kalau duit tak ada? Memanglah sedekah tu dia banyak bentuk. Kan? Nasihat orang pun sedekah, senyum pun sedekah. Takkan semua nak main senyum je. main senyum je. Tengok tabung, senyum. Pasal apa aku tak bantu yang boleh pun mangkuk sungguh. Contoh gitulah kan. Hari senyum. Habis esok kalau mati nak senyum kan apa? Yang kita nak mengalir. So tuan-tuan sekalian, makanya harta benda anak pinak amat bermanfaat. Tu tuan-tuan sekalian, sempena dengan apa namanya tema kemerdekaan yang ke-57. Di sini lahirnya sebuah cinta yang suci, apa? Sambung? Abadi selamanya, apa lebih kurang itulah. Cinta suci abadi itu. Maka pagi ini saya nak kaitkan dengan ayat ini. Saya nak bawa kepada tuan-tuan, tajuk dia rukun cinta. Rukun kita duk dengar ni, rukun iman, rukun Islam, rukun nikah, rukun khutbah pun tak apa nak ingat, rukun sembelih lagi wallahu alam, rukun jual beli entah aku pun tak tahu. Gitu lebih kurang kan. Sebab dia kata bila kita tanya dia rukun jual beli, dia kata aku bukan nak menega. Tegur orang, siapa suruh menega? Nak menega lah, tapi makna kena tahu. Sama juga macam rukun khutbah. Itu cerita hatib. Kalau hatib terlupa selawat macam kita pun anggu. Sedangkan itu rukun. Sebagai contoh, tuan-tuan lihat, rukun cinta ni dia ada 4. Pertama rukun cinta ini, kita wajib mencintai harta. Mana dengar ni? Kau pelik ke? Ke ajaran salah ke? Ni rukun cinta ni yang pertama, wajib cintai harta. Maksud wajib cintai harta tu macam mana? Kita cari harta, kita sayang, kita jaga, dan harta yang kita sayangi itu, yang kita cari itu, sewajarnya kita letak di tangan. Itu maksud dia. Cintai harta, sayangi harta, tetapi harta itu jangan letak di hati, tetapi kena letak di tangan. Maksudnya harta yang kita cari, tak kira lah apa bentuk, sayanglah. Contoh beli kereta, takkan bila letak ni tu tinggal ni tu ya, kena sayang dia, kena jaga dia. Tapi jangan letak di hati, letak di tangan. Maksud letak di tangan, maka mudah diperbelanjakan, mudah dipergunakan. Jangan banyak harta, duit masuk bank duk tengok angka ya, seronok tengok angka. Akhirnya datang majik curah kelukut, mengalahkan haji bahir. Maka dia tak belen. Maka itu ya maksudnya harta dia letak di hati, dia kena letak di tangan. Dapat banyak belanja. Sebab tu tuan-tuan dan sekalian,
Saya nak ingatkan untuk semua, termasuk saya yang bercakap, cuba cek balance dengan pendapatan kita. Cuba tuan-tuan tolong cek balance dengan pendapatan kita. Lepas tu kalau boleh, ni hari ni pun boleh tuan-tuan dah start dah. Tuan-tuan sediakan buku, pen sentiasa bawa. Dan hari ini dengan pendapatan tuan-tuan pergunakan, tuan-tuan berbelanja untuk yang lara atau yang sia-sia atau yang haram. Dengan tuan-tuan berbelanja kepada yang lebih bermanfaat, mana lebih banyak? Kena cek tuan-tuan. Saya sebut di mana-mana. Hari ini pendapatan besar. Gaji 20,000. Datang masjid bagi RM5. Orang yang gaji RM2,000 pun bagi RM5. Tak balance tuan-tuan. Maka dia tetap di kategori bakhil walaupun dia bagi RM5. Hatta dia bagi RM10 pun dalam kaedah tasawuf, maka dia tetap dikira bakhil sebab pendapatannya RM20,000. Gaji apa ni RM20,000 ni? Gaji apa bang? Ada gaji RM20,000? Ada. Kalau tuan-tuan teringin anak cucu yang saya tahulah antara dia, kalau nak gaji yang macam ni, suruh dia minta jadi pilot kapal terbang. Walaupun MH370 tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Tak apalah, itu mungkin 1,000 dalam satu. Tak nak ulas panjang-panjang cerita MH ni. Cumanya nak bagi tahu sebab saya dulu beberapa tahun dulu saya pernah berceramah di Pulau Pinang, Anjuran Airport Pulau Pinang bergabung dengan tabung haji Pulau Pinang. Jadi lepas ceramah ada makan. Ni lepas ceramah ada makan Ustaz? Ha? Okey, tak apa, tak ada makan sendirilah tu. Tuan-tuan sekalian, selepas masa makan-makan tu sembang-sembang. Tanyalah berapa lama dah jadi pilot ni, saja nak tanyalah. Tak tahu dia nak tanya gaji berapa. Gaji tengok berapa lama kerja lah. Ada yang 15, ada yang 18, ada yang 20. Bahkan dia kata kalau nak lebih besar, bila selepas syarat kelayakan resign, minta di luar. Lebih-lebih lagi yang di Timur Tengah. Tak kira lah pilot di Arab Saudi ke Yaman ke dan sebagainya. Di sana mungkin hampir sampai 30,000 gaji dia. Jadi kalau tuan-tuan teringin nak pendapatan macam tu, hantarlah nak pergi jadi pilot. Tapi kena ambil lesen dia dulu. Tuan-tuan tahu nak ambil lesen kapal terbang berapa? Tahu tak? Anda tahu tak? Anda pun tak tahu. Tapi anda pernah tanyalah. Kalau kita nak ambil lesen motor apa? 800. Wallahualam. Kalau kereta 1,000 lebih. Untuk kapal terbang ni belum kelayakan Boeing. Baru hanya sekadar boleh memandu dapat lesen, kosnya lebih kurang RM 280,000 sahaja. Maknanya kalau nak pendapatan besar, modalnya cukup besar. Tuan-tuan tak kira, apply lah tengok dekat Gong Kedah. Satu lagi yang saya tahu di Sabah, di KK. Ini antara sekolah memandu kapal terbang. Tu maknanya tuan-tuan nak bagi tahu pendapatan besar, gaji besar, datang masjid RM5. Tak balance tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan yang gaji besar macam mana, pendapatan besar macam mana. Hari ini, saat ini saya minta tuan-tuan tolong muhasabah, cek balance dengan pendapatan kita sama atau lebih daripada yang lama. Bagi contoh lah, nak bagi tuan-tuan nampak. Kalau tuan-tuan isap rokok, tuan-tuan tengok, tuan-tuan beli rokok ni orang panggil. Tak apalah, saya tak nak bahas lah panjang-panjang. Ada yang kata makruh, tapi banyak dia duduk kata haram dah rokok ni. Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah bersidang. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi pun dah bersidang ni buku ni yang mungkin saya sebut dulu ni, cerita halal haram. Cukup bagus, yang boleh dapat di pasaran, dah hampir 10 tahun berada di pasaran. Tuan-tuan pergi dekat Yusuf Jafar Rawa tu ada jual tuan-tuan. Buku ni dengan waktu gambar rokok ada, dengan fatwanya, dengan dalil, dengan beberapa, dengan pelbagai lagi. Inilah satu-satu background yang telah dibuat siasatan oleh beberapa NGO, termasuk daripada Universiti Islam dan golongan-golongan mufti yang membuat kajian kepada beberapa produk jenama dan sebagainya yang boleh membantu kita.
sehari RM10, sebulan RM300. Itu contoh. Kalau tuan-tuan penggemar nombor ekor, ini Kelantan ni alhamdulillah lah. Kalau saya di tempat lain saya sebut, ini dakwah syaitan ni, hasutan syaitan, terpengaruh, belilah nanti kena, contoh gitulah. Macam-macam lah. Sebab tu kalau accident tu duduk lambat tu nak tengok nombor, nanti dia pusing terbalik. Tambah tahun ni pula merdeka yang ke-57, kita merdeka tahun 57, mungkin orang ambil 57, contohlah. Ni dah lepas dah, tak apalah, saya boleh kan. Tapi Kelantan ni selamat lah, nak cakap macam mana pun. Tak, nak bagi tahu contoh, dia pun beli nombor ekor. Hari ni, minggu ni beli berapa ringgit. Dalam sebulan habis belanja berapa. Contohlah RM500, contoh. Bulan depan cerita, contoh tiba-tiba 3 tahun besok baru kena dapatlah hadiah nombor berapa, contohnya wang tunai, contohnya RM4,000. Dia dapat, seronok lah, aku nak kena. Hang kira balik tak? Daripada mula hang duk beli dulu berapa? Bulan ni 300, bulan ni 200, bulan ni duk setahun berapa ribu? 2 tahun, 3 tahun baru kena. Pengaruh syaitan, terperdaya dengan dakwah syaitan. Akhirnya dosa satu hal, dosa dah satu hal, kena pula tak menguntungkan. Kalau hang labur 3,000 contoh, kalau kena 300,000, tahan kira jugalah kan. Walaupun celaka di sana, tak apalah, bertobat kan, insyaAllah sempat lah kot. Tapi nak bagi tahu, tak ada untung terus mana pun. Apatah lagi kita hari ni yang memang kalau tidak jadi penggemar itu, penggemar yang sia-sia. Walaupun tuan-tuan nak mempertahankan rokok tu kata makruh lah, tapi sia-sia. Betul ya? Tuan-tuan belanja sebulan 300 contoh, gaji tuan-tuan 2,000. Hari ni tuan-tuan datang masjid, masuk tabung masjid, berapa ringgit tuan-tuan tulis. Bukan nak suruh iklan tak. Tuan-tuan muhasabah diri. Kita tak pernah cek tuan-tuan. Kita hari ni kalau dapat gaji, pendapatan kita dah agih dah. Betul tak? Kalau gaji 2,500 bagi dekat isteri, ni duit rumah sewa, kalau rumah sewa lah. Kalau rumah beli nak bayar sebulan berapa ratus, ni kereta berapa ratus, ni tuition anak berapa ratus, dah agih dah. Ada tak kita agih dekat isteri kita atau kita sendiri, ini kota 300 untuk aku habiskan di tabung masjid, surau dan sebagainya. Ada tak kita buat macam tu? Kita kena agih tuan-tuan. Dah siap-siap dah. Takut besok di akhirat tak balance. Ni nak bagi tahu, sebab tu harta ni kita kena pergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau jalannya betul, sebab kita hari ni kehidupan setiap hari di hadapan kita dosa, pahala, dosa, baik, jahat. Itu ya, betul tak? Dosa, pahala, kita yang menentukan kita nak ke mana. So, pastikan. Tu yang pertama, nak cerita pasal harta, sebab harta ni amat penting. Ku tak ada harta, kita pun pening tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tu kalimah Hindustan. Dalam bab harta dia kata apa? Kata dia harta duiti daki dunia he. Duiti nehe muhabbat kaluhi. Jahannam kita tuan-tuan. Faham tak maksud dia tu? Senyum tu macam faham. Maksud dia kata apa? Harta duiti daki dunia he. Dia kata harta, duit ni tak ada apa, semua daki dunia. Tetapi kata dia duiti nahi muhabbat kaluhi. Kalau duit tak ada, yang di rumah pun cabut lari. Jahannam kita tuan-tuan. Ini harta. Sebab tu tuan-tuan kita kena berusaha. Dan Islam tidak menghalang dan melarang kita mencari harta. Hatta tak berdosa pun untuk kita bercita-cita jadi kaya ataupun kaya. Tak salah. Tapi kita ni setengah orang salah anggap. Bila panggil ustaz tu kempen sikit, marilah kita berusaha untuk kaya, jadi jutawan, hartawan dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ni apa panggil mana ni lah, ustaz mana lah, apa panggil ni penceramah dah apa nama, dunia cerita sebagainya. Kita ambil contoh Nabi sendiri tuan-tuan. Isteri Nabi. Tu cerita isteri Nabi. Cerita sahabat-sahabat Nabi. Hatta. Tuan-tuan. Biasa dengar kan? Sumber pendapatan. Kan? 9/10 daripada 9/10 daripada perniagaan. Betul? Apa maksud 9/10? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak?
tuan-tuan, ini sebagai simbolik. Yang Nabi sebut 10 sahabat Nabi itu yang dijanjikan syurga. 10 sahabat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, 9 daripadanya adalah ahli perniagaan. Itu maksud 9/10. Simbolik kepada sebut, oh mainlah, hang kerja lah, tak apa. Kerja tu 1/10. Bisnes, sumber pendapatan. Saya di Kelantan ni saya sedap cakap sebab orang Kelantan, dan saya pun mula terpanggil untuk terjebak diri dalam bisnes Kelantan. Saya mula datang Kelantan ni dalam hidup saya pada awal 80-an. Kebetulan saya datang, bapa saudara berkahwin dengan orang Kelantan yang sekarang menetap, yang sekarang ada. Tapi bapa saudara tak ada, dah meninggal lah tahun lepas. Mak saudara ada lah. Saya ni memang saya pergi ziarah. Duduk dekat apa nama, cabang 4 Limbat, dekat dengan Pasir Tumbuh. Cabang 4 Limbat ke Limpat? Limbat. Tu bila cuti tu bapa saudara pun bawa lah saya main ronda-ronda Kota Baru, pergi sampai ke apa nama, Pengkalang Kubur. Dia kata ni hang tengok umat. Ni umat hang tengok ni, semangat orang Kelantan hang tengok. Lebih-lebih pada orang perempuan hang tengok depa rajin menega. Hang pun kena menega juga. Hang itu ajak adik-adik hang, ajak mak-mak mak pula ajak isteri apa nama, anak-anak hang. Ni menega bagus. Daripada situlah saya mula terpanggil tuan-tuan. Kebetulan pula dulu saya kerja gaji kecil. Jadi saya jebakkan diri dalam menega, sampailah hari ini memang saya minat menega. Ini nak bagi tahu kehebatan bisnes. Dan hari ini kebanyakan harta saya yang ada, majoritinya saya dapat daripada hasil bisnes, bukan daripada pendapatan kerja. Dan tuan-tuan, tak kira lah yang sentiasa dah bekerja atau yang berniaga, lebih-lebih lagi anak muda, jebakkan diri dalam dunia perniagaan. Menega lah apa pun asalkan halal sah. Jangan pergi menega ganja, menega juga. Menega juga tu. Nak berapa tiup. Contoh gitu. Tak, kadang kalian nak cerita pasal harta. Harta tak ada pening. Pening betul tak? Kalau tidak, dia pun tak buat lagu lah. Apa? Lagu apa? Duit-duit. Di mana kau duit-duit? Bila duit-duit tak ada, akhirnya duit tak ada. Tapi hati ingin kahwin. Apa dayaku? Oh, teman. Minta pada ayah, pinjam pada abang. Nampak lagi? Minta pada ibu, aku malu. Duit tak ada. Tapi tuan-tuan, sebab saya ni, saya nak sebut tuan-tuan, sebab saya ni mula berceramah daripada tahun 1996. Dulu saya popular macam Ustaz Azhar Idrus. Sungguh tuan-tuan, dulu dengan kasetnya, dengan videonya, dengan masuk TV-nya. Saya dulu rajin berforum, rakan forum saya dulu, Datuk Hasan Ali, Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Ishak Haji Bahrul, dan Datuk Dr. Harun Din. Masa tu saya muda lagi, handsome lagi pada kita punya apa, juru kamera ke apakah. Tapi masa tu saya tak ada tapis. Masa tu alhamdulillah, zaman mereka di GAP, termasuklah dengan saya pun terpalit sekali, tak apa-apalah. Tuan-tuan sekalian, saya berehat sebentar. Akhirnya saya dipanggil, diaktif balik ceramah. Tu apa yang saya nak sebut, saya ceramah merata tuan-tuan. Bila tengah minum-minum, bila kita sembang, kita cerita biodata kita anak berapa, isteri berapa, apa semua. Oh, dia kata, Ustaz, seronok Ustaz. Kata, anak ni dah dekat 40 dah Ustaz. Tak ada lagi. Tak ada tu macam-macam. Tanya pasal apa? Allah, dia kata, macam mana nak menikah Ustaz, duduk KL. Dia kata, bukan suap macam ni. Kalau suap macam ni, boleh tolong berbetul. Ini macam ni, dia kata, nak berbetul macam mana, tolong sampai. Boleh faham. Punya teruk. Maknanya pendapatan kecil dengan cara hidup tinggi. Benar ni ya? Duit. Di mana kau duit tak ada apa semua, tak jadi. Tak, usahalah mencari harta. Menafa'atkan sebaik mungkin. Tuan-tuan, insya-Allah bahagia kita. Tuan-tuan mungkin bisa dengar satu cerita, satu kisah. Cerita ahli kubur. Ahli kubur ni yang tak ada apa, setiap hari duk mencari sesuatu di sebelah kubur jiran. Yang kubur jiran tu dia relax.
Dia relax. Orang lain sibuk bangun pagi, bangun mencari sesuatu. Akhirnya yang lain tanya pada yang si relax ni, pasal apa hang tak cari sama macam duduk mencari? Hang duduk saja ni pasal apa? Dia kata aku nak cari apa? Dia kata hak aku ni banyak dah. Masa di dunia dulu aku tinggal saham, dan masa di dunia dulu aku dah pesan pada anak-anak aku untuk menghadiahkan setiap hari bacaan Al-Quran kepada aku. Jadi aku dah banyak dah. Yang nu tak ada apa. Duk mencari tempias yang anak duk hantar, harta yang dia dapat duk mengalir daripada sedekah jariah tu, yang ada tempias-tempias duk cari. Tuan-tuan, ini kisah benar. Sebab tu tuan-tuan ada sekalian, kita kena memanfaatkan sementara ada wasiat sekarang. Saya dah pesan Nabi dah. Besok dikubur tuan-tuan, apa yang nak membantu kita? Selain daripada amalan kita yang membantu kita dengan harta yang kita wakaf, kita jariahkan, dan juga dengan hantaran daripada anak-anak dan waris kita. Betul tak? Esok duduk di kubur tu, tuan-tuan, kubur ni dia jadi tempat istirahat bagi mereka yang takwa. Dan kubur ini juga akan menjadi tempat bermasalah bagi mereka yang bermaksiat. Tu nak pergi ke mana? Dua tuan-tuan. So hari ni pesan ke anak-anak, sampai tuan-tuan, esok duduk di kubur, apa lagu Jamal Abdillah tu apa? Betapa sepinya hidup seorang perindu, dilamun oleh keresahan. Tu lagu Jamal. Saya punya ubah. Betapa sempitnya hidup di dalam kubur, tanpa amalan yang membantu. Harapkan anak, harapkan cucu, tapi mereka buat tak tahu. Ku seorang di dalam kubur menanti. Nanti apa? Tak ada apa. Sebab tu saya nak minta pada hadirin sekalian, ni tuan-tuan, pertama muhasabah diri apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Sebab saya ni bukan nak mengajar sangat, tetapi lebih kepada sebagaimana ya Allah sebut dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Yang mana maksudnya lebih kurang, kata Allah, beri peringatan, sesungguhnya kerja kamu manusia hanya tukang beri peringatan, dan engkau tidak memaksa mereka. Saya tak apa-apa tuan-tuan, tapi saya nak bagi pada hadirin sekalian, yang kita ni pertamanya yang penting kita wajar muhasabah diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab berwasiat ni sekarang, bukan besok dah nazak tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pesan kepada anak-anak ni, besok kalau ayah mati, sentiasa hadiahkan apa saja yang boleh untuk ayah. Besok ampun nak ke mana-mana, saya sebut di mana-mana tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan bayang tak, esok kita mati. Ini cerita mati ni, cerita hidup. Cerita mati ni tuan-tuan bayang tak, besok kita pesan dekat anak buat. Bayang tak, dia kata kalau daripada Kelantan nak pergi ke Johor, sepanjang perjalanan tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak dengar lagu ke balik kampung, balik kampung. Tuan-tuan bayang tak, sepanjang perjalanan daripada KL ke Kelantan atau Kelantan ke mana saja, tuan-tuan nak mula dengan doa, dengan bismillah, tuan-tuan sentiasa baca. Tuan-tuan, saya bukan nak cabar tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang belum pernah buat, tuan-tuan buat. Saya pesan pada anak-anak, menantu saya, termasuk diri saya sendiri, kalau kita yang kurang banyaklah hafal tu, kita buat macam bacaan dalam sembahyang. Baca Fatihah, baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Baca Fatihah, baca surah. Sepanjang perjalanan. Lepas tu dah ni relax dia, zikir, tadi selawat, zikir. Baca sentiasa ingat tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai gua musang dah. Gitu. Tuan-tuan, sepanjang perjalanan. Dan tuan-tuan niatkan, kalau mak ayah dah mati,
tok nenek ni aku niatkan ya Allah Tuanku segala pahala bacaan ini aku niatkan untuk ayah dan ibu. Tuan-tuan bayang tak tuan-tuan buat tiap hari macam ni, tuan-tuan perturunkan kepada anak-anak tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan tengok semua manfaat dia. Ni yang kata nak sebut harta benda anak pinak ni. Esok di akhirat tak berguna, tapi amat berguna sekarang tuan-tuan. Maka pergunakan dengan cara yang betul. Jangan jadi anakku terzalim. Filem Ramli ni banyak manfaat dia. Kan? Walaupun itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang majulah sekalian. Tu nak cerita pasal baru cerita harta. Tu rukun cinta yang pertama harta. Kena jaga baik, carilah macam mana pun tak salah sebenarnya. Kita pun sedia maklum kan. Baik. Rukun cinta yang kedua. Kita wajar mencintai pangkat. Pangkat. Pangkat apa? Datuk Seri, Tan Seri, Puan Seri, Datuk, bukan. Pangkat ini wajar mencintai pangkat, antaranya pangkat bapak, mak, datuk, bapak saudara, abang dan seumpamanya ini. Jangan sampai kita status bapak saudara bergurau dengan anak saudara sampai anak saudara kita tak respect kita sebagai bapak saudara. Dia melawak lebih kurang, min sepak terajang, min panggil nama dan sebagainya. Itu maksudnya wajar mencintai pangkat. Sayangi pangkat kita ni sebagai bapak, sebagai datuk dan seumpamanya. Ini maksud pangkat. Boleh faham Baik. Kemudian apa? Yang ketiga, rukun cinta yang ketiga ialah wajib. Ni saya sebut terus wajib. Wajib mencintai wanita dan anak-anak. Rukun cinta yang ketiga, wajib mencintai wanita dan anak-anak. Dan wanita itu tak lain tak bukan yang paling utama. Wanita itu ialah ibu kita. Itu maksud cintai wanita dan anak-anak. Dan anak-anak ini selain daripada anak-anak kita, maka juga kita wajar mencintai, mengasihi anak-anak yatim. Dan Nabi pun anak yatim, maka kita sayangi anak yatim. Kalau boleh nak sponsor bulanan ke tahunan ke, sponsorlah mana-mana rumah anak yatim. Itu maksudnya rukun cinta yang ketiga, mencintai wanita dan anak-anak. Aku memang pencinta wanita, tapi bukan buaya. Bukan yang tu. Hak yang tu mengarut tuan-tuan. Ni kita cintai wanita, sayangilah ibu kita, hormatilah ibu kita. Tak kira siapa dia, walaupun ibu kita kafir. Faham tak tu? Maknanya kita hormati dia, sayangilah ibu sepenuh jiwa. Ibu seorang ya tuan-tuan. Hormati, taatlah dia selagi tidak bawa kepada maksiat dan mungkar. Faham tak tu? Tu maknanya sayangi ibu. Walau dia status macam mana, kedudukan dia macam mana, membibil dia macam mana. Itu kita kena jaga tuan-tuan, sebab ibu ni Allahu Akbar, tak tahu nak abang dah. Saya pun baru kehilangan ibu tuan-tuan bulan awal tahun ini. Tak boleh nak cakap banyak-banyak, tak lagi saya pun stop. Baik. Cinta yang keempat dan terakhir, ini yang paling mahal nilai dia. Kita wajib mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan undang-undangnya. Kalau sekadar kita cinta Allah, cinta Rasul, sentiasa ucap selawat, salam dan sebagainya, sentiasa baca Quran, apa-apa sikit Allah, apa-apa sikit Allah, macam golongan kafir juga lah, oh my God, my God. Tetapi segala undang-undang peraturan yang ditentukan oleh pemilik mutlak alam ini, kita abaikan, tak jadi. Ini cinta yang paling mahal nilai. Cintai Allah beserta dengan Rasul SAW, diikuti dengan undang-undang dan peraturannya. Ini baru betul. Ini yang paling mahal, ini yang paling agung. Sebab itu Allah kata, illa man atallah bil qalbi salim, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera.
Tapi hati kita ni masjid juga, semayang juga, puasa juga. Dalam hati kata, oh, kalau kita nak ikut Islam semua, sampai bila tak maju? Na'udzubillah. Contoh, jangan main-main tuan-tuan. Ini tanpa sedar ni. Inilah dakwah syaitan, tuan-tuan. Betul tak? Apa kita nak sibuk dengan undang-undang Quran? Apa nak sibuk dengan undang-undang yang ada pun bagus dah. Bagus tengkorak kan? Mula lah tu. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Undang-undang Islam dengan undang-undang manusia, dia tak ada ruh. Berbeza. Kita ambil contoh, tuan-tuan. Bila orang sebut hudud masing-masing semua nak tahu, akhirnya dia ada ruh. Banyak negara, tuan-tuan. Arab Saudi berapa lama dah pelaksanaan hudud? Tuan-tuan tahu tak, di Arab Saudi kes potong tangan tak sampai 20 kes. Hudud dah terlaksana di sana lebih daripada 20 tahun. Maknanya nak menghukum orang ni bukan senang. Dia ada ruh. Orang nak curi, orang takut, tak potong tangan. Ini tengah semayang curi. Kita tengok undang-undang dadah di Malaysia. Kalau tuan-tuan ingat lah, ni macam orang lama-lama ni boleh ingat, berapa kali digubal dah undang-undang dadah. Daripada ringan kepada berat, berat kepada berat, hari ni amat berat. Tengok yang kena sebat tu, mengedar dadah, tengok pengeri. Sebab lebih kurang 2-3 tahun lepas, saya pernah buat satu kursus anjuran bersama dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, yang menyedarkan masyarakat betapa periknya orang yang menanggung penderitaan kalau disabit dengan sebagai dah. Allah, tengok dia punya sebatan, ngeri tuan-tuan. Walaupun 6 sebatan, walaupun 10 sebatan, mengerikan. Tuan-tuan, hari ni dadah punya senang kalau di negara kita Malaysia, betul tak? Sebab apa? Sebab kita pakai undang-undang ciptaan manusia. Dia tak sama dengan undang-undang ciptaan yang maha agung. Tuan-tuan, saya nak balik pada cerita kita. Makanya hati yang sejahtera itu kena jaga dia. Bukan takat hati yang sejahtera, itu satu hal. Yang sabit dengan hadis pula sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min tuhtin pannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, api neraka lebih layak dengan dia. Akhir daripada saya, tuan-tuan, pagi ni Nabi manusia agung tinggal kat kita beberapa benda yang secara percuma. Untuk pengetahuan tuan-tuan hari ni buku ni cukup bermanfaat. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan tolonglah cari, adakan dalam rumah tiap-tiap orang Islam ni kena ada sebagai panduan. Kita tak ada kemahiran, tuan-tuan. Tuan-tuan ada kemahiran. Kapsul ni ada lemak babi ke, ada jelitin babi ke, tuan-tuan ada kemahiran? Ada kemahiran? Tak ada kemahiran? Tak ada. Hari ni kita beruntung sebab ada benda yang boleh membantu kita. Mereka ni, tuan-tuan, buat ni untuk kita sebagai panduan ni. Persatuan Pengguna Islam Pulau Pinang dah lama berada di pasaran. Kalau tuan-tuan tak tahu, pagi ni saya nak tolong isytiharkan, buku ni dah ada di pasaran lebih pada 10 tahun. Disebut terang-terang dengan Colgate-nya, dengan susu formulanya, dengan macam-macam perubatan, vaksin dan sebagainya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, cukup bermanfaat buku ini. Nah, kapsul daripada jelitin. Okey, tak apa, itu nanti kita boleh cerita lain. Cumanya saya nak bagi kita untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini bangsa yang bijak di dunia ni bangsa Yahudi. Dan mereka ini, antara sebab mereka bijak kerana mereka mengamalkan minuman tunah yang berkekalan. Saya ulang, mereka ini mengamalkan minuman tunah atau produk tunah yang berkekalan. Bukan ingkis baru ambil macam kita. Demam kuning cari susu kambing. Selesai dah. Saya bukan nak cerita isu susu kambing tu. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan tahu tak? Hari ini dalam dunia perubatan, ubat-ubatan yang mencipta vaksin dalam dunia perubatan, siapa dia? Yahudi. Yang cipta rokok, siapa dia? Yahudi. Mereka tak isap rokok. Yang buat Coca-Cola dan sebagainya, toke dia pun tak minum Coca-Cola. Betul tak? Kita minum. Akhirnya sebab tu kita hari ni, sebab saya ni tuan-tuan berceramah merata, umur baru 30-an, lemah. Faham tak lemah tu? Saya duduk dalam kaunseling rumah tangga, kes nak menghandle penceraian. Kalau di Lembah Kelang,
dua kes utama sebab bercerai. Pertama, lemah daripada sudut ekonomi. Yang kedua, lemah syahwat. Tuan-tuan, tu nak buat macam mana? Ini dakwah mereka. Tu hari ini kita pun mengamallah berbagai produk. Tuan-tuan, di samping tuan-tuan mengamal produk sunnah, beberapa produk herba tempatan memang bagus. Kalau tuan-tuan daripada duk bergantung terus pada ubat hospital kencing manis sebagai contoh, ada produk sama ada produk sunnah. Kalau kurang, tuan-tuan boleh mengamal produk-produk herba tempatan yang memang ada manfaat. Kalau tuan-tuan amal, insya-Allah 6 bulan 8 bulan tuan-tuan tak payah tolak buang ubat hospital tu. Ini perubatan hospital vaksin yang dicipta oleh bangsa Yahudi. Sebaliknya mereka sakit demam, masalah apa, mereka tidak amal ini, ubat ini. Sebaliknya mereka adalah pengamal setia kepada habbatus sauda. Tahu kan habbatus sauda? Lebih pada tahu, saya ceramah di mana-mana pun yang sabit dengan hadis, maksudnya tetaplah kamu bersama dengan habbatus sauda kerana menjadi penawar bagi segala penyakit kecuali tahu pun, kecuali mati. Nabi sebut, mak mana powerful. Tapi hari ini berapa orang amal habbatus sauda dalam kehidupan? Berapa orang? Kalau saya suruh angkat tangan, mungkin tak ada tangan. Pasal kena potong habis. Betul tak? Ini masalah kita. Sebab itu kalau tuan-tuan ada potensi kepada darah tinggi, kepada kencing tak lawas yang mengarah kepada batu karang, tuan-tuan gabungkan, tuan-tuan amalkan habbatus sauda dengan madu. Semua dah tahu dah madu kan? Madu tahu kan? Sedap dah? Mana lebih sedap? Madu atau bermadu? Mana sedap? Saya dua-dua sedap. Sebab tu saya macam tu. Saya tidak satu. Saya bukan nak kempen lah, semuanya pengamal saja. Okey, saya nak bagi tip sikit pada pagi ni kepada tuan-tuan. Saya ceramah di mana-mana hari ini. Hari ini madu antara dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu fakta yang orang tak boleh pertikaikan. Cumanya hari ini sebab apa kita takut amal? Sebab kita tersalah beli madu yang disebut sebagai madu sintetik. Madu sintetik ni sini semua muslim lah. Keliling-keliling ni semua muslim lah. Maaf cakap tuan-tuan, mengkenama Cina kafir. Memang mereka ni kebanyakannya budaya menipu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, madu sintetik ini mereka lah yang mengusahakan. Mereka tahu. Maka mereka boleh ambil bahan kimia, campur dan sebagainya, jadi sebiji macam madu. Itu orang kata bila kita ni kencing manis amal madu. Kita kata bagus-bagus, dia pun beli juga, dia pun minum-minum naik lagi. Betul lah. Sebab madu sintetik. Tapi kalau madu asli, no. Okey, so macam mana nak pastikan itu madu asli? Kita konsisten. So, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan tak nak bercakap pun tak apa, lepas ni tolong share dengan saya. Semalam saya di Masjid Gaduh pun saya cakap macam tu. Untuk memastikan madu itu tepat, tuan-tuan kena bawa pergi makmal. Memang payah. Jadi nak menghampiri tepat ni macam-macam. Ada orang kata beli madu, bawa balik rumah, letak semut tak datang. Itu madu asli. Betul ke? Betul lah bang? Betul tak? Betul. Kalau semut tak datang, semut tu dua kes. Mungkin dia demam ataupun hidung tersumbat. Saya bukan nak cabar tuan-tuan, mari kita ambil madu asli. Kalau tak datang tu mungkin madu sintetik. Itu yang itu. Sebab dia ada bahan kimia. Stevia, manis kan? Sintetik. Dia ada sintetik, bahan sintetik. Okey, tak apa. Tak apalah tuan-tuan nak hujah macam mana pun tak apa. Ada orang juga, orang kata beli pada campur sikit dengan telur. Itu pun juga kalau letak kimia dia jadi tuan-tuan. Ada juga, ini antara yang hampir-hampir tepat. Contoh, kertas, kalau tuan-tuan ada madu di rumah, tuan-tuan balik, tuan-tuan basahkan sedikit. Bagi basah. Tak, ikut jari saya pun cukup. Setempat pun cukup dah. Tuan-tuan basah betul-betul dengan madu, kan? Lepas tu tuan-tuan nyalakan api. Sampai dekat madu tu api berhenti atau terus? Kalau api berhenti, buanglah madu itu. Sebab madu asli dia terbakar. Itu satu. Itu pun juga kemungkinan juga
Ada potensi juga kepada madu sintetik. Tetapi antara yang lebih hampir tepat, kalau tuan-tuan ada madu sekarang, balik rumah kang buat. Kalau tuan-tuan nak beli madu, tuan-tuan sediakan satu mangkuk putih. Niat dah memang nak beli madu dah. Mangkuk putih. Ni jernih. Ni kena faham, ni jernih. Pun boleh juga. Tapi lebih bagus mangkuk putih. Tuan-tuan nak pergi mana? Nak pergi Gua Musang. Tak apalah, nanti ikut tengah jalan jumpa madu. Memang niat nak beli madu, tuan-tuan bawa mangkuk putih. Lebih kurang besar tangan saya pun tak apa dah. Kalau ada air zam-zam, lebih baik. Kalau tak ada, tuan-tuan bawalah air mineral yang bagus, yang baik. Bila tuan-tuan jumpa tokai madu, tanya dia, ni madu asli ke? Ya. Bang, minta maaf, saya nak uji sikit boleh? Dia kata silakan. Tuan-tuan ambil mangkuk tadi, tuan-tuan masukkan air lebih kurang 1 inci air tu. Tuan-tuan minta kat dia, madu tadi tu, ambil dia 1 atau 2 sudu, tuan-tuan letak di tengah mangkuk. Tuan-tuan letak di tengah mangkuk, tuan-tuan bismillah, tuan-tuan selawat, kemudian tuan-tuan ayak dia mengikut pusingan tawaf. Tuan-tuan, hebatnya pusingan tawaf tuan-tuan. Tapi kita lagi sekali tertipu. Sedangkan orang tahu, barat tahu, musuh Islam tahu kehebatan tawaf. Tuan-tuan tengok jam kita. Cuba tuan-tuan ada pernah jumpa jam tawaf? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak? Kalau tuan-tuan yang pakai jam biasa, tukar jam pakai jam saya. Tuan-tuan rasa lain. Jam tawaf, pusingan tawaf. Satu kekuatan tapi kita tak nampak. Semua yang berlaku dalam dunia yang jadi berpusing ni semuanya tawaf. Ribut taufan. Satu. Pokok yang berbelit, tak kira apa pokok. Tuan-tuan pergi tengok. Saya cabar tuan-tuan. Malam ni, petang ni, selepas asar, sebelum tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan ambil tengok pokok yang berbelit kan. Tuan-tuan buka sikit. Tuan-tuan buka sikit. Ikut, dia berbelit, dia ikut tawaf. Tuan-tuan lawan dia. Tuan-tuan buka sikit, tuan-tuan tinggal, tuan-tuan tanda. Besok selepas subuh, balik macam ni, tuan-tuan tengok. Itulah kehebatan tuan-tuan. Sunatullah dia kembali asal. Satu hal. Dan segala apa yang berlaku dalam dunia ni kebanyakannya tawaf. Pusingan tawaf. Tuan-tuan tengok basuh tangki, air yang air tu tawaf. Sukan tawaf. Sukan ni majoritinya tawaf. Tuan-tuan pernah dengar jago badminton dunia Cina, Yang dia kata apa? Semis maut bagi dia adalah semis lawan jam. Dia tak sebutlah semis tawaf. Dia bukan tahu. Semis lawan jam. Dan saya nak cabar tuan-tuan. Berani sebut cabaran, jom. Pergi ambil lontar cakra. Lontar cakra, tuan-tuan tengok. Dia pun lontar, dia pun pusing kot mana. Lontar cakra. Lontar peluru. Berlari dalam stadium. Tuan-tuan tengok berlari dalam stadium. 100 meter, 400 meter, maraton, dia tawaf atau lawan. Cuba penuh fikiran. Kenapa mereka track basikal dekat stadium? Semuanya ikut tawaf. Dia tak lawan tuan-tuan. Kalau lawan, terbabas mereka, tak boleh buat. Itulah kekuatan tawaf. Sunatullah, tapi kita hari ini tak nampak. Betapa Allahu Akbar. Inilah kalau kita amal Islam sepenuhnya. Tapi kita hari ini mengabaikan, betul tak? Tu tuan-tuan, saya tak nak cerita panjang. Nanti kalau ustaz, tuan imam kalau berhajat, saya boleh recommend panggil sahabat saya, dia bukan ustaz tapi dia pakar dalam bab tawaf ini. Sebab dia punya show dia, slide dia lebih kurang 40 ke 50 minit siap dengan tayangan slide. Nanti saya bagi nombor telefon kalau tuan-tuan berhajat nanti dengan fakta Quran, hadis apa semua, memang bagus. Ambillah ilmu ini. Dia bukan ustaz, saya sebut dia bukan ustaz tapi dia memang ada kepakaran dalam bab ini. Nak cerita kehebatan tawaf yang boleh merawat kita, amalkan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang masak, yang basuh apa semua, nak basuh beras, semuanya kucar tu pusingan tawaf. Nak bantu air, kopi, susu dan sebagainya, pusingan tawaf. Berbeza tuan-tuan. Itulah kehebatan tawaf. Satu yang apa pun tak boleh lawan, tak boleh nak lawan pun. Inilah maha agungnya Allah. Hadirin yang bermata sekalian,
So, tuan-tuan sekalian, itu madu. Maknanya, tuan-tuan letak, tuan-tuan tak habis cerita ni kan? Tuan-tuan letak, ambil satu sudu atau dua sudu, letak di tengah-tengah, bismillah selawat, tuan-tuan pusing mengikut tawaf. Pusing. Kalau itu madu asli, insya-Allah tuan-tuan, dia akan terbentuk sarangnya. Sarang lebah. Sarang lebah berapa segi? 8 segi, macam kulit bola tu kan. Kalau ada mangkuk putih tu, saya ada madu. Mari kita test. Oh, cantik tuan-tuan. Cantik tuan-tuan. Itu antara yang hampir tepat. Maka madu yang tuan-tuan minta izin tadi tu, tengok-tengok cantik itu, janganlah buang. Tuan-tuan sebati larutkan, minum tuan-tuan. Itu saya nak air bersih. Kalau dapat air dalam dam, tuan-tuan buat tengok. Ini antara yang hampir tepat. Siapa pun tak boleh tiru. Punya cantik tuan-tuan. Dia terbentuk. Subhanallah. Tuan-tuan tengok pun, cantiknya. Dan juga antara lagi simpan lagi hitam. Dan satu lagi, ini nak tahu madu tu asli, tuan-tuan menikah satu lagi, bawa balik rumah, bagi tahu dekat isteri, tanya siapa ni madumu. Dia marah. Tu lagi memang tak madu asli tuan-tuan. Okay. Tak apalah tuan-tuan, itu saja gurau-gurau. Tapi itulah yang tu jangan tulis. Tapi nak beritahu tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan kepada sekalian, ini yang kata antara rukun cinta tu kita ini amalkan. Maknanya kalau tuan-tuan ada masalah darah tinggi, GERD dan sebagainya, amalkan produk-produk sunnah. Kalau mungkin kurang terasi tuan-tuan, amalkan produk-produk herba tempatan. Jangan bergantung kepada ubat hospital. Hari ini kalau dia darah tinggi, jantung tu dia ubat hospital, betul tak? Bila kita nak bagi suruh amal produk herba, sedangkan banyak kes tuan-tuan. Cerita kecil manis sampai lemah syahwat. Amalkan 6 bulan tuan-tuan. Alhamdulillah. Jumpa kita peluk. Allah, terima kasihlah Ustaz telah mengembalikan kebahagiaan saya. Umur 30-an tuan-tuan, lemah. Saya kendali banyak kes sampai isteri dia kata apa? Dia kata, Ustaz, isteri ni suami saya dekat setahun dah Ustaz. Semangat sampai dekat dia kata lemah. Sampai tak boleh. Sampai isteri dia kata, suami saya ni kalau tak rawat, kalau tak boleh 3 bulan lagi, saya minta dia cerai saya. Kalau dia tak cerai saya cerai dia Ustaz. Tuan-tuan, ni saya berhadapan macam-macam. Tu macam mana? Angkat tangan doa, ya Allah Tuanku, bagilah aku keras, bagilah keras. Mana boleh tuan-tuan? Tu kita kena usaha. Banyak cara tuan-tuan, saya pun tak nak cerita panjang, boleh cerita di luar nanti. Ini bukan nak kempen, tapi nak cerita kebaikan. Sebab saya banyak sangat berceramah. Tu saya tahu, berhadapan dengan ramai masyarakat. Tu hari ni tuan-tuan, jangan kita nak sihat, jangan kita ni sampai kita terjebak dengan produk-produk haram yang kita tak sedar. InsyaAllah tuan-tuan, buku ini boleh membantu kita sebagai garis panduan. Jadi itulah yang saya mampu kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah nak tahu lebih lanjut, nanti kita boleh pergi bawah kemah tu, ada buka meja apa semuanya. Jadi kalau nak cerita yang pasal tawaf, InsyaAllah boleh ambil nombor telefon saya. Takut saya nanti saya boleh bagi. Mungkin tuan-tuan ada apa-apa kemuskilan, sekiranya apa-apa yang saya sampaikan pada pagi ini ada terbabas, tersasar daripada ajaran Islam yang terbenar. Maklum kadang-kadang bercakap rupanya tak perasan, tersilap. Pernah saya bercakap dulu soal akidah sampai orang betul, saya pun lupa lepas saya apa dia kata, oh ya kau astagfirullah. Ya, gitulah. Tu saya bagi nombor telefon ni atas beberapa kes lah. Tuan-tuan boleh nak rujuk ke, nak bertanya ke, apa ke, nak panggil lagi ceramah ke dan sebagainya. Dengan nombor yang boleh dihubungi 019 2330 735. Ulang siaran 019 2330 735. Kalau rajin tulis ada satu lagi nombor saya 012 359 0959. 012 359 0959. Nama saya Omar bin Jaafar. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita boleh kongsi, kita kongsilah tuan-tuan. Maka manfaatkan apa yang Islam bagi dekat kita ni sepenuhnya, amalkan sepenuhnya. Dalam maksud yang lain, kalau saya sebut, kalau kita sebagai hamba Allah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi SAW, kita tak ada pilihan, maka kita wajib ikut Islam 100%. InsyaAllah tuan-tuan, selamat kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Mohon kemaafan sekiranya ada keterlanjuran, kekasaran bahasa, gaya dan sebagainya. Yang baik semuanya daripada Allah Taala, dan silap kelemahan dan kesilapan saya sendiri akhir kadang.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.